Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Karizari Afindi, ini Ringkas TVS. Kita mulakan ringkas pagi ini dengan perkembangan dari persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sejumlah 9.832 bilion ringgit dicadangkan dalam Belanjawan Sarawak 2021 yang terus menumpukan kepada pembangunan di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, daripada jumlah ini sejumlah 6 bilion ringgit untuk digunakan dalam akaun dana pembangunan bagi membiayai pelaksanaan pelbagai program dan projek pembangunan, manakala 3.832 bilion ringgit adalah untuk perbelanjaan operasi. The proposed operating expenditure of 3.832 billion ringgit in 2021 consists of the following. 1. 874 million ringgit or 23% for personnel emoluments. 2. 1.269 billion ringgit or 33% for supplies and services. 3. 1.295 billion or 34% for grants and fixed payment, which include operating grant to statutory bodies and local authorities, servicing of public debts, and payments of gratuities, pension, scholarship, including financial and welfare assistance under BKSS, for 73 million ringgit for the procurement of asset, and 331 million ringgit for other operating expenses. Beliau berkata demikian ketika membentangkan Belanjawan 2021 Sarawak semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching pada Isnin. Bagi perbelanjaan pembangunan, Abang Johari berkata sejumlah 6.304 bilion ringgit dicadangkan di bawah anggaran perbelanjaan pembangunan bagi membiayai pelbagai program dan projek. Katanya anggaran ini telah dipertimbangkan antara lain komitmen untuk menyelesaikan pelaksanaan projek yang sedang berjalan dari Rancangan Malaysia ke-11, RMK-11, keupayaan untuk melaksanakan projek sepanjang tahun dan pelaksanaan projek pemangkin berimpak tinggi dan tumpuan rakyat. Beliau berkata belanjawan yang bertemakan menyemarakkan semula ekonomi ke arah berdaya tahan, prihatin dan masyarakat inklusif ini juga dijangka menjana lebihan 180 juta ringgit. Katanya ia berdasarkan anggaran pendapatan sebanyak 10.012 bilion ringgit dan jumlah perbelanjaan biasa yang dicadangkan sebanyak 9.832 bilion ringgit. Sementara itu, Belanjawan Negeri Sarawak 2021 turut menggambarkan sebuah bajet yang prihatin dan menyentuh secara mendalam kehidupan rakyat di pedalaman. Menteri Muda Hak Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam UKAS, Abdullah Saidon memberitahu 67% bersamaan 4.251 bilion ringgit akan diperuntukkan untuk melaksanakan program dan projek di kawasan luar bandar. Tambahnya, bajet kali ini antara yang terbesar dibentangkan oleh mana-mana negeri dengan 67% diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan. Beliau percaya lebih 2,000 nelayan di kawasan semop itu akan menerima manfaat tersebut dengan sebahagian bajet berjumlah 29 juta dan 60 juta ringgit disalurkan masing-masing kepada semua nelayan dan petani di seluruh negeri. Mewakili suara rakyat di kawasan luar bandar, perbelanjaan sebanyak 400 juta ringgit untuk program transformasi luar bandar RTP antara yang dinanti-nantikan. Juta ini amat penting bagi kawasan luar bandar kerana RTP ini melibatkan projek-projek small and medium size projek yang banyak di luar bandar yang sangat membantu kami wakil rakyat luar bandar. 400 million for RTP and also specifically untuk RGC, Rural Growth Centre, yang hanya melibatkan 3 kawasan iaitu Opar, Bladin dan Semop, diberi pembelanjaan sebanyak 41.3 juta ringgit untuk infrastruktur di kawasan RGC. Kita masih dalam perkembangan di Sarawak. Strategi penjanaan semula hasil oleh Kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS membolehkan anggaran pendapatan negeri itu mencecah 10.01 bilion ringgit bagi bajet negeri 2021. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Profesor Datuk Seri Dr. Simku Hian berkata ia merupakan kali kedua anggaran pendapatan negeri melebihi 10 bilion ringgit. This is the second time Sarawak budget is more than 10 billion
revenue. And this is not only the 10 billion the second time. If you look at before 2016, all our budget has been stagnant around 6 billion. Tambahnya, Sarawak berada pada landasan yang betul untuk terus menghasilkan semula pendapatan bagi belanjawan yang lebih besar bagi melaksanakan perancangan sendiri yang tidak lagi bergantung pada bajet negara. Part of it, and that's why by 2023 to 2025, Sarawak revenue should be probably another 5 billion from the 10 billion, and by then, almost of the infrastructure development project has finished. Then we will need to start looking at what are the things that we are going to do for Sarawak for the future, such as sovereign funds and so on. Dahulu, Sarawak telah menjana lebih RM3 bilion dari cukai jualan negeri SST hasil produk petroleum negeri itu. Dalam pada itu, Dewan Undangan Negeri Sarawak meluluskan rang undang-undang langkah-langkah sementara untuk mengurangkan impak penyakit coronavirus COVID-19 2020. Rang undang-undang yang dibentangkan Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas diluluskan dengan suara terbanyak ahli Dewan selepas bacaan kali ketiga. Terdahulu, Akta COVID-19 telah diluluskan di Parlimen pada 22 Oktober lalu. Namun, akta itu hanya boleh diguna pakai ke atas sebahagian undang-undang persekutuan yang turut dikuasakan kepada kerajaan negeri. Justru kerajaan negeri mengambil pendekatan proaktif untuk memperkenalkan RUU sementara tersebut. The immediate objective of the bill is to modify the relevant provision in the ordinance referred to in the schedule and to assist those faced with difficulties in addressing the inability to perform contractual obligation and addressing the inability to perform statutory duties or obligation to conduct statutory meeting during the imposition of the Movement Control Order. RUU itu akan melengkapi serta memberi pelepasan sementara daripada tanggungjawab di bawah pelbagai ordinan negeri yang tidak dirangkumkan dalam Akta COVID-19 di peringkat persekutuan. Antara undang-undang negeri yang terkesan dan tidak merangkumi Akta COVID-19 ialah Ordinan Mahkamah Bumi Putra 1992, Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan 1996, Ordinan Pembangunan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 2013 dan Kanun Tanah. Sekiranya pandemik COVID-19 berlanjutan, Ketua Menteri berhak mengambil langkah yang diperlukan untuk melanjutkan tempoh pelaksanaan RUU berkenaan. Bertemu kembali. Belanjawan 2021 yang dibentang di Dewan Rakyat Jumaat lepas tidak menganaktirikan Sarawak. Malah ianya dapat membantu Sarawak membuat persediaan menjadi negeri maju menjelang 2030. Menurut Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Sarawak turut memperoleh jumlah peruntukan yang besar yang tidak secara langsung seperti diumum Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Antaranya menurut Rohani, Sarawak mendapat semula peruntukan untuk penyukatan perimeter Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR yang dihentikan dalam Belanjawan 2020 yang lalu. Sarawak turut mendapat peruntukan besar yang memberi manfaat terus kepada golongan sasar iaitu seperti peruntukan kebajikan untuk golongan penerima bantuan bulanan, peruntukan yang disalurkan kepada usahawan menerusi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Bukan itu sahaja, Sarawak turut mendapat agihan menerusi peruntukan yang disalurkan melalui kementerian-kementerian lain. Oleh yang demikian, bagi saya, tidak timbul isu Sarawak dianaktirikan. Bahkan kesemua peruntukan ini akan dapat membantu Sarawak membuat persediaan menjadi negeri maju menjelang tahun 2030 nanti. Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang undang-undang perbekalan 2021 belanjawan di Dewan Rakyat. Sementara itu, Rohani berkata pengumuman kerajaan untuk memperluaskan perkhidmatan bank bergerak di Sabah dan Sarawak seperti yang dilaksanakan Kerajaan Negeri Sarawak sebelum ini adalah satu langkah yang cukup prihatin. Seperkara tentang bank bergerak yang diumumkan, realiti apa yang berlaku di Sarawak, terutamanya di kawasan luar bandar, mereka perlu beratur panjang di bank untuk mendapatkan wang bantuan ekoran kekurangan perkhidmatan bank di kawasan ini. Malah ada yang sanggup menunggu dan tidur di luar bank seawal jam 4 pagi bagi mengelak untuk beratur di barisan yang panjang.
Kementerian Kesihatan KKM sedang mengkaji keperluan tambahan mesin hemodialisis di Hospital Kapit Sarawak. Di samping mengenal pasti lokasi sesuai untuk membina unit hemodialisis baru bagi menampung peningkatan bilangan pesakit yang memerlukan rawatan di kawasan itu. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Aaron Ego Dagang, sehingga kini terdapat 14 mesin di hospital berkenaan. Hemodialisis hemodialisis di Kapit tidak mempunyai ruang lebih lagi untuk menempatkan penambahan mesin hemodialisis baru, dan pada masa yang sama tiada ruang yang boleh dinaikkan taraf di Hospital Kapit untuk dijadikan ruang tambahan bagi rawatan hemodialisis. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong, sama ada kerajaan bercadang menambah mesin dialisis di Hospital Kapit, Klinik Kesihatan Song, Klinik Kesihatan Belaga, Klinik Kesihatan Sungai Asap dan Klinik Kesihatan Tubau. Aaron menjelaskan di Klinik Kesihatan Song pula terdapat 7 mesin hemodialisis di klinik itu. Bagaimanapun beliau berkata buat masa ini tiada mesin hemodialisis di Klinik Kesihatan Belaga, Klinik Kesihatan Sungai Asap dan Klinik Kesihatan Tubau di Sarawak kerana jumlah pesakit yang sedikit dan pesakit dari daerah berkenaan sedang dan akan menjalani rawatan di Hospital Bintulu. Dan kalau mengikut kriteria untuk kita menubuhkan hemodialisis di hospital, kita menggalakkan di hospital, kita mempunyai at least di antara 20 atau 32 orang pesakit untuk kita menempatkan 3 ke 4 mesin dengan pegawai ataupun staf minimum 3 orang. Belanjawan 2021 hanya akan disokong jika ia benar-benar belanjawan untuk membantu rakyat menghadapi pandemik COVID-19 dan mengekang wabak itu. Itu pendedahan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan itu, beliau meminta Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menumpukan usaha untuk menangani COVID-19 dengan meminggirkan peruntukan bagi projek-projek mega. Beliau yang juga Presiden PKR turut mencadangkan agar peruntukan 19 bilion ringgit untuk pembangunan dipindahkan kepada kumpulan wang COVID-19. Jadi oleh demikian, kita lihat sekarang ini, belanjawan ini seperti yang dipersembahkan kepada Kebahaduli Yang Maha Mulia Ya di-Pertuan Agong dan juga kepada rakyat adalah belanjawan menangani COVID-19. Tetapi kumpulan wang COVID-19 hanya 5.3% daripada keseluruhan belanjawan yang berjumlah 322.5 bilion. Jadi oleh demikian, saya nak jika kita tahu bahawa keperluan dan kita sokong, kalau betul ada keupayaan kita dapat vaksin suku pertama atau kedua, kita siapkan peruntukan dengan jangkaan akan perolehi vaksin. Tidak ada sebab mengapa kita harus bantah. Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang undang-undang perbekalan 2021 belanjawan di Dewan Rakyat pada Isnin. Anwar turut. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Ringkas TVS jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Karizari Afindi, salam hormat dan jumpa lagi.